أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 3 bagi atas sekali. Muka surat 3 bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama daripada 5 rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Pertama daripada 5 rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Ini ringkas je lah dalam kitab iaitu Sibyan ni. Jadi lepas selesai pembicaraan berkaitan dengan ta'rif iman, ta'rif Islam, definisi iman, definisi Islam, disusuli dengan rukun iman yang 6 perkara. Kemudian kita panjangkan di rukun iman yang ke-6, berpindah pula kepada rukun Islam yang 5 perkara. Rukun Islam yang 5 perkara. Pertama daripada 5 rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang mana mengucap 2 kalimah syahadah wajib ke atas orang kafir untuk masuk Islam. Kena mengucap 2 kalimah syahadah. Orang kafir nak masuk Islam kena mengucap 2 kalimah syahadah. Berbeza dengan orang yang Islamnya diwarisi daripada ibu bapa, maka tidak wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Kita di dalam sembahyang ketika membaca tasyahud akhir itu bicara lain nak tu. Pada ni kan kita kan tasyahud akhir rukun qauli wajib kita kena baca. Dalam tasyahud tu kan ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bicara lain, itu dalam sembahyang. Ini kita bicara di luar sembahyang, semata-mata mengucap 2 kalimah syahadah. Apa hukum dia wajib ke tidak? Tidak wajib. Sebab seseorang tu Islamnya automatik, warisi daripada ibu dan ayah. Warisi daripada ibu dan ayah. Bila ibu ataupun ayah Islam, maka anak dihukumkan sebagai anak, sebagai orang Islam. Sehingga kan kalau salah seorang daripada ayah ataupun ibu mengucap 2 kalimah syahadah, anak yang belum baligh automatik dihukumkan sebagai orang Islam tanpa perlu mengucap 2 kalimah syahadah. Ayah atau mak, ayah atau ibu, seorang sahaja. Ayah mengucap 2 kalimah syahadah, ibu masih lagi kekal dengan agama asal hak kafir. Ataupun ibu yang mengucap 2 kalimah syahadah, ayahnya masih lagi kekal dengan agama asal hak kafir, maka anak yang belum baligh dihukumkan sebagai Islam. Ada ni.
Kalau ayah dan ibu sama-sama masuk Islam, tu dah sudut tanya lah tunya. Salah seorang sahaja. Bila masuk Islam, anak tu automatik dihukumkan sebagai orang Islam. Anak yang belum baligh. Yang sudah baligh, dia wajib mengucap sendiri. Pada ni. Ni timbul isunya. Timbul isu sekarang. Yang masuk Islamnya seorang daripada ayah ataupun ibu, yang seorang lagi tu kekal dengan agama kafir asal. Maka di sini timbullah perebutan berkaitan dengan agama anak. Yang mana undang-undang negara ni, anak tanpa keizinan ayah dan ibu kekal atas agama ketika ayah ibu berkahwin. Pandai ni. Anak tanpa kebenaran ayah dan ibu. Bukan kebenaran seorang ni. Kebenaran kedua-dua. Tanpa kebenaran kedua-dua ni, anak tu kekal dengan agama ketika ayah dan ibu tu berkahwin. Kita tidak dalam hukum agama. Ayah mengucap dua kalimah syahadah ataupun ibu seorang saja mengucap dua kalimah syahadah, anak yang belum baligh dihukumkan sebagai Islam. Ni sama telah pula selepas contohnya ayah masuk Islam, ayah pun bawa anaknya kepada Islam. Yang ibunya entah ke mana. Tapi kemudian dengan hasutan-hasutan dari golongan-golongan kafir menghasut ibu tadi untuk tuntut balik anak. Orang kafir yang tidak sedar diri, yang duduk di negara umat Islam, yang aman damai tak puas hati lagi. Orang kafir duduk di negara umat Islam, aman damai tak puas hati lagi. Orang kafir yang sama, kalau di negara mereka, orang Islam dibunuh mudah-mudah je. Orang kafir hak jenis sama. Orang kafir hak jenis sama. Di negara mereka, orang Islam mudah-mudah je dibunuh. Orang kafir yang sama duduk di negara kita, di bawah orang Islam, aman damai, tak puas hati lagi. Hak ni hak penghasut, hak besar sekali ni. Ada ni. Ni sikap orang kafir. Dia dengan Tuhan, dia syirik, dia kafir. Dengan manusia, pelik apa dia? Dia orang kafir. Ini sikap dia. Mula-mula asal, contohnya dak apa anak Islam, dak apa kita nak sebagai ibu, nak tuntut hak sebagai ibu. Ada pula orang Islam yang bela. Sebab apa? Ibu sudah dianiayai sebab dipisahkan daripada anak. Orang Islam tu kan bela. Ibu tu hanya nak hak sebagai ibu saja. Bukan masalah akidah, bukan masalah agama. Ada ni. Ni. Mana apa butanya orang Islam. Sampai masa perisytiharan Islam oleh sebelah pihak, umpama ayah, dia ni nak dibatalkan. Dibatalkan permulaan isytihad Islam tu. Akhirnya tak ditarik pada agama ibu dia, hak kafir asal tu. Di belakang tu orang kafir belaka bangga dengan kejayaan. Pada ni. Ni tempat kita. Orang kafir tempat kita. Yang hidup aman damai tempat kita tu tak puas hati lagi. Ada ni. Kita orang Islam macam mana? Begitulah. Ada ni. Mula-mulanya selindung untuk anak je. Anak Islam tak apa. Bukan setakat tu orang kafir ni. Sebab di belakang tu siapa? Di belakang tu siapa? Yang di belakang tu pernah menguasai negara. Macam mana sikap mereka dengan agama? Tanda ni. Macam mana sikap mereka dengan agama Islam? Tapi ada orang Islam sendiri yang menjadi apa ni? Balaci ke apa? Balaci ke apa? Tali baru. Jadi tali baru. Orang Islam sendiri. Yang ada yang bercerita agama juga sikit sebanyak.
sanggup menjadi jom, kita kata orang kapi, yang jelas-jelas sikap dia macam mana. Boleh duduk di atas kejap, tengok macam mana sikap menyerlohkan sikap sebenar. Tapi orang Melayu boleh turut. Hak Islam ni lah, Islam ni sikap cukup jelas. Buta sangat je, buta sangat je kalau orang Islam tak nampak sikap tu. Memang dia masalah agama, masalah akidah, bukan masalah kata apabila diislamkan anak oleh umpama ayah, maka ibu terpisah. Kita kena kira juga macam mana hati seorang ibu. Kita kira berakidah beragama. Kita kira berakidah beragama. Ibu tu nak hak sebagai ibu je, dia tak mahu sentuh beragama anak yang telah diislamkan oleh ayahnya. Bohong. Akhirnya dia akan tarik kepada agama kafir hak asal. Yang mana ayah sudah mengucap dia kalimah syahadat, anak menjadi Islam, anak yang belum baligh. Tapi yang berlaku lepas-lepas dah gitu lah. Di negara umat Islam, tapi Islamnya tidak terpelihara. Orang kafir boleh boleh mengambil kesempatan daripada kelonggaran undang-undang. Oh, ni negara orang Islam ni. Negara mereka. Oh, faham-faham lah. Di negara mereka. Agama kafir bangsa mereka. Di negara mereka. Macam mana dengan orang Islam? Ni boleh. Orang Islam, orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang rasuah. Orang kafir jujur. Ni nak keluar perkataan kasar ni. Orang kafir jujur. Orang syirik kepada Allah jujur. Orang kafir jujur lebih baik daripada orang Islam yang rasuah. Berapa orang Islam rasuah belaka ke? Hak tak rasuah ramai kan? Hak tak rasuah ramai. Hak pemberi rasuah yang paling besarnya siapa? Orang kafir lah. Mana orang kafir jujur? Orang kafir lebih baik orang kafir jujur daripada orang Islam yang rasuah, dia kata. Bila dia kata baik orang Islam yang beriman, dosa banyak mana pun syurga Allah. Orang kafir tu rupa baik kot zahir, macam mana pun kekal dengan ke Allah. Akhirnya nak menghalalkan, nak mengharuskan perbuatan jahat orang Islam yang beriman, nak menghalalkan rasuah. Tidak ada orang nak menghalalkan rasuah. Cuma nak cerita orang Islam yang beriman buat dosa besar, akhirnya neraka Allah, tapi akhirnya syurga juga sebab dia orang beriman. Lalu gitu baik orang baik. Tak apalah orang yang beriman makan rasuah. Siapa kata tak apa? Sebab neraka Allah Ta'ala. Tapi akhirnya orang beriman syurga Allah. Hak kafir dia kata jujur tu kekal neraka selama-lamanya. Tapi bukan nak mengharuskan orang Islam yang beriman yang melakukan kemungkaran, bukan. Tapi jangan nak bandinglah orang Islam yang beriman tak dengan orang kafir, tak boleh nak banding. Oh, jadi seolah-olahnya orang Islam tak apa buat jahat. Siapa kata gitu? Ni panggil orang Melayu, orang Islam hok mabuk dah, makan gapo dak tahulah orang kafir tu wih ke dia. Orang kafir tu wih ke dia tu makan apa sebenarnya? Apa jadi bengong gitu lalu. Orang Islam jadi bengong gitu lalu. Bila sebut kata dia orang Islam yang beriman, jahat macam mana pun akhirnya syurga juga. Orang kafir nampak rupa baik macam mana pun kekal neraka, maka dia pun putus. Maknanya nak mengharuskan perbuatan jahat orang Islam. Tidak. Tapi orang Islam yang memang hak jahat memang akan masuk neraka jahanam. Tapi akhirnya ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah baik ke neraka jahanam. Sehari di hari akhirat 1000 tahun dah dunianya. Pada kalau katalah masuk neraka jahanam sehari je di hari akhirat. Kalau ke masa dunia 1000 tahun. Pada ni.
Tapi neraka jahanam bukan sehari. Satu semai ditinggalkan 500 tahun neraka dah. Satu hari neraka 1000 tahun masuk dunia sekarang. Tapi akhirnya ke mana orang yang beriman ni? Ke syurga. Orang kafir dia kata jujur lah. Tu kata dia, orang Islam ni, orang kafir tu makan tahi pun kali tu. Jadi siapa ke buta gitu lalu tu duk makan dengan kafir tu, kafir pun tahi dia pun kali. Tak nak kata mana. Orang kata kasar pula gitu tu. Dah. Cuma nak cerita orang Islam yang beriman buat dosa besar akan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tapi akan ke syurga Allah kemudian. Orang kafir kekal neraka. Oh, jadi baik orang Islam, biar orang Islam jahat pun. Siapa kata orang Islam jahat tak apa, tak ada orang kata gitu. Tapi nak banding orang Islam dengan orang yang kafir, tak nak banding. Tak nak banding. Tambahan pula orang kafir pula yang sudah menjelaskan sikap mereka, hati perut mereka. Tapi itu ada lagi orang Melayu Islam ni yang boleh bersekongkol dengan kafir seumpama ni. Tu kata kena makan apa tak tahulah. Ini membabitkan agama. Bila anak tu Islam, kena jaga akidah anak tu. Belajar agama dah, pakai tudung molek dah. Mula-mula kononnya pejuang hak ibu, dapat pada ibu. Akhirnya nak batalkan kembali keislaman yang diisytiharkan oleh bapa. Lepas tu akhirnya nak akan kembalikan kepada agama asal. Lepas tu orang Islam di negara Islam klik. Orang kafir boleh berleluasa menggunakan hak perlembagaan, undang-undang hak ditinggalkan oleh penjajah yang orang Melayu sendiri yang junjung. Undang-undang yang longgar seumpama itu, siapa yang junjung selama ni? 50-60 tahun dah merdeka. Siapa yang junjung undang-undang tu? Orang Melayu lah. Yang tidak menjamin agama. Orang Melayu juga. Orang kafir ambil kesempatan daripada undang-undang yang longgar tu. Dalam undang-undang umur 18 tahun ke atas bebas atas pilihan sendiri. Orang Islam nak jadi kafir pun tak ada undang-undang yang boleh menyekat. Hanya boleh kaunseling sahaja. Tidak ada undang-undang yang boleh menyekat, yang boleh menghukum. Ada ni. Tidak ada undang-undang. 18 tahun ke atas bebas. Tapi undang-undang itulah yang ditinggal oleh penjajah, yang dipertahankan oleh orang Islam sendiri puluh-puluh tahun. Ini bab agama. Jangan nanti kena pada diri sendiri barulah. Ini pernah berlaku ni. Ingat tak kisah Aisyah Bukhari? Ingat kisah Aisyah Bukhari? Ingat kisah dia? Kamu dah lupa? Ayah dia tu imam, tua kampung. Aisyah Bukhari ingat surah-surah pilihan. Ada ni. Ingat surah-surah pilihan. Bukan hanya pandai baca Quran. Ingat surah-surah pilihan. Akhirnya ke mana? Tapi pada masa tu, adakah pihak berkuasa nak menolong keluarga Haji Bukhari ni? Bukan. Masa tu yang bertanggungjawab bahagian agama menyatakan isu ni bukan isu agama, tetapi isu perkahwinan tidak direstui. Di isu di situ ada ni. Bukan isu agama, isu perkahwinan yang tidak direstui, isu agama. Sebab yang lelaki tu bawa dah Aisyah Bukhari pergi pada gereja. Itu isu agama. Boleh orang yang dipegang amanah agama dan negara, dia kata yang lelaki itu masuk Islam dah. Dia boleh reka ceritaan. Mati dah orang ini. Bukan nak tolong Haji Bukhari tu. Ada. Haji Bukhari orang kuat dia kan?
Tak boleh nak tolong pun. Bukan dia pula memusingkan apa yang berlaku. Bukan isu agama. Ni hak pegang bagian agama ni. Tetapi isu perkahwinan yang tidak direstui. Sebab yang lelaki itu bangsa lain, maka Haji Bukhari tak setuju. Bukan masalah bangsa, masalah agama. Dah, yang lelaki itu sudah masuk Islam dah. Bohong tak ada Yang Aisyah ni balik rumah dia, tak pandang nak baca Fatihah dah masa tu Macam mana ayah dia dak tu? Maka ayah dia pun kurung balik anak dia tu. Anak dia pun kelari keluar balik. Dia lapor pada polis. Ayah dia colek dia. Bukan gitulah pergi mahkamah apa semua ni. Ada ni masa tu. Hilang begitu je Aisyah Bukhari. Keluar ke Australia. Mengikut sempadan Tambuk Johor. Macam ni dia boleh keluar dari negara walaupun ada kes mahkamah. Orang tertentu yang tolong. Sebab apa? Sebab negara tidak mampu nak mempertahankan agama Aisyah Bukhari tu. Sebab tak ada undang-undang. Akhir untuk menjaga pertinggan kekuasaan dia, lari keluar kamu. Sebab apa? Dia nak mempertahankan tak boleh. Sampai sekarang Haji Bukhari sudah meninggal. Ada ni. Boleh lari keluar ke Tambuk Johor. Pergi ke Australia. Kristian. Ada ni. Tapi bagian agama, dia bukan nak tolong keluarga Islam ni. Bukan isu agama, isu perkahwinan tak direstui. Yang lelaki ni sudah masuk Islam. Ni punyalah pembohongan. Ada. Ni sama telah pula hak anak kecil. Memang hukum agama bila Islam, anak belum balik automatik dihukumkan sebagai Islam. Walaupun yang mengucap dua kali masyhadat tadi ni hanya seorang daripada dua. Ayah tanpa ibu, ibu tanpa ayah. Kalau kedua-dua mengucap dua kali masyhadat, tak ada isu lah. Ini isunya seorang. Pasti yang ayah ataupun ibu yang mengucap masyhadat ni, dia mesti nak bawa anak dia kepada agama Islam juga. Takkan nak Islam seorang. Tok timbul pertikaian, akhirnya benang orang kafir. Benang je orang kafir. Hak anak ni asalnya hak nampak macam tak nampak jelas mana agama kafir, benang je selek dahil dah. Tunjuk kejayaan. Kejayaan orang kafir di negara ummah Islam. Yang ayah, yang Islam pula diburu oleh pihak berkuasa. Yang tahu kan? Sebab apa? Undang-undang yang ditinggalkan oleh penjajah yang dipertahankan oleh orang Islam. Puluh-puluh tahun dah merdeka. Akhirnya orang kafir lama-lama bertambah kuat apa semua, lagi payah lah. Ini kita bicara bab agama. Bab agama. Sebab apa orang kafir jadi berani? Sebab kita tahu dah sensitiviti orang Islam pada agama sendiri lemah. Dan orang Islam sendiri yang sokong puak kafir ni. Islam yang sokong puak kafir. Lepas tu puak kafir apa? Naik tocang. Tocang begitu tau. Apa makna naik tocang? Dia tocang lah kawan tu. Sebab orang kafir ni jadi ni, balaci tu. Jadi apa? Popek ke apa? Popek. Kau? Bukan tak popek ni jadi jung. Popek. Jadi maknanya kalaulah ibu ataupun ayah mengucap dua kalimah syahadat, maka anak yang boleh balik automatik orang Islam tanpa perlu mengucap dua kalimah syahadat. Jadi kita balik kepada mak ayah Islam, anak automatik Islam tanpa mengucap dua kalimah syahadat. Jadi rukun yang pertama ni mengucap dua kalimah syahadat wajib kepada orang kafir yang nak masuk Islam. Mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam mazhab Syafi'i kita wajib kena asyhadu. Dalam mazhab Maliki tak apa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun tak apa dah. Tak nanti asyhadu. Asyhadu ni payah nak sebut. Jadi syadu dah. Ni bukan orang kafir nak masuk Islam Orang bang pun ada syadu. Orang bang, tapi bukan bang masjid lah. Bang masjid tu dia temu duga dulu. Hak bang surah ni lah. Syadu je. Nak sebut asyhadu tak pandai. Syadu je. Jadi kalaulah dalam azam dia syadu, tasyahud akhir dia baca mana? Azam tu sunat. Tasyahud akhir rukun kauli. Tasyahud akhir mana? Rukun kauli tu. Oh, mentang-mentang balik Mekah. Oh, semangat ni. Balik-balik bang kejut orang kampung. Tak punya apa gitu. Ayah haji bawa balik Mekah. Tapi itulah azam seumpama tu dah betul sangat. Dah betul sangat. Tegur dia orang mengajuk tak ada surahnya. Dah lah. Kalau dalam azam tu syadu, kita bicara dalam tasyahud akhir macam mana? Tasyahud awal sunat abad, tasyahud akhir. Maksud syadu. Jadi orang kafir ni kalau asyhadu tu payah, tak payahlah tu tekan mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak apa dah mazhab Maliki, tak apa dah sah dah Islam dia. Walaupun tanpa asyhadu. Sebab dalam hadis hatta yashhadu alla ilaha illallah. Ada hadis hatta yaqulu la ilaha illallah. Itu khilaf. Sehingga mengucap, sehingga berkata la ilaha illallah. Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Sehingga mengucap. Macam mazhab Syafi'i menetapkan bahawa orang kafir nak masuk Islam kena asyhadu. Tapi ada riwayat hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga berkata mereka itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Islam dah. Itu khilaf dua pandangan. Tapi hak mula-mula ni biar dia masuk Islam cara mudah-mudah lah. Mazhab Maliki tak kira lah. Pada ni. Sebab tu kita betul balik. Pada tu betul lah balik. Hak mula-mula. Hak mula-mula jangan kita menyusahkan. Kita menyenangkan. Jangan kita menyusahkan. Tak jadi nak masuk Islam dia. Mula-mula payah dah dia kata. Payah agama Islam. Yang mudah je. Memang biasanya orang nak masuk Islam ni asyhadu tu lah tak disebut. Tak disebut tak apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi hak mengucap ni wajib kepada orang kafir nak masuk Islam. Kita sebagai orang Islam dah, kita kita sebagai orang Islam dah ni, kita kena terima bahawa dua kalimah syahadah adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu je. Mana kita kena terima dua kalimah syahadah adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengucap dua kalimah syahadah. Kita orang Islam yang kita warisi daripada ibu bapa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar daripada ibadah. Tak berkait dengan Tok Bilal ketika azan, ketika iqamah, tak kait dengan bacaan tasyahud di dalam sembahyang. Luar ibadah. Kata sekali tu. Hak kata sama-sama ni, hak kata sama-sama. Kata sekali tu. Dengan dua kalimah syahadah, apa hukum? Mazhab Syafi'i sunat. Mazhab Maliki wajib kena kata sekali. Mazhab Syafi'i sunat. Kan ada ni. Kata sekali dengan kosak hati untuk menunaikan hukum kata sekali tu. Kita memanglah luar daripada sembahyang pun kita biasa dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tak kosak di hati?
Kita kata sekali kerana nak menunaikan tuntutan sunat, kata sekali dalam mazhab Syafi'i. Nak menunaikan tuntutan wajib, kata sekali dalam mazhab Maliki. Kena ada kosak tu. Barulah lepas kita ada tuntutan ni. Lepas tu banyak-banyak tu katalah. Tapi kalau kita kata sama-sama, kata sama-sama dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa sekali pun kita kosak di hati untuk menunaikan tuntutan yang dituntut, kena kata sekali. Hukumnya sunat dalam mazhab Syafi'i, wajib dalam mazhab Maliki. Ada tak kosak kita untuk menunaikan hak sekali ni? Tak ada. Maka kita tak ada lagi ni, hak sekali ni. Hak sekali, kosak hati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, untuk menunaikan tuntutan perintah atas orang Islam yang diwarisi dari bapa, untuk kata sekali yang hukumnya sunat dalam mazhab Syafi'i, yang hukumnya wajib dalam mazhab Maliki. Ada tak kosak di hati kita untuk menunaikan sekali ni? Hak sama-sama tu katalah pada tu. Lama ni kita memang sama-sama dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memang kita boleh pahala sunat. Tetapi hak permulaan hak sekali ni, hak sekali. Hak mazhab Maliki kita wajib ya, bukan sunat. Hak sekali ya. Dengan kuasa hati untuk menunaikan tuntutan agama bagi orang Islam yang warisi dari ibu bapa, kena ucap dua kalimah syahadah sekali tu. Dalam mazhab Syafi'i kita sunat, dalam mazhab Maliki kita wajib. Ada tak kosak untuk menunaikan hak sekali ni? Kalau tak ada lagi tanya. Tapi yang kita dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hak tu sama-sama dah tu. Tapi untuk menunaikan tuntutan sekali ada tak kosak di hati kita? Kena ada lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kosak di hati kita nak menunaikan tuntutan, kata sekali hukumnya sunat dalam mazhab Syafi'i, kata sekali hukumnya wajib dalam mazhab Maliki. Sama ada mengucap dua kalimah syahadah, sama ada berselawat ke atas Nabi SAW, sama ada membaca alhamdulillah, sama ada membaca bismillahirrahmanirrahim, sama ada kita doa keampunan pada kedua ibu bapa kita. Sekali sunat mazhab Maliki, sekali wajib. Dan memang kita berselawat sentiasa. Hak dalam sembahyang, selawat rukun sembahyang. Hak luar sembahyang, selawat hak memang disunatkan boleh kita perbanyakkan. Hak sekali ni hak khas untuk menunaikan tuntutan yang sunat dalam mazhab Syafi'i, tuntutan yang wajib dalam mazhab Maliki. Ada tak kita kosak seumpama tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kuasa hati untuk menunaikan tuntutan sunat, kata sekali dalam mazhab Syafi'i. Untuk menunaikan tuntutan wajib, kata sekali dalam mazhab Maliki. Kena ada kosak tu. Lepas tu hak sentiasa lah. Sebab sekarang mengucap dua kalimah syahadah menjadi kewajipan kepada orang kafir nak masuk Islam. Orang Islam macam kita ni, semua kita ni adalah Islam yang kita warisi. Maka tak wajib mengucap. Tapi untuk sekali sama hidup tak apa hukum. Gitu. Mazhab Syafi'i sunat, mazhab Maliki wajib. Tapi dengan kosak untuk menunaikan hak tuntutan hak sekali tu. Jadi kalaulah mengucap dua kalimah syahadah tak wajib kepada kita orang Islam tak, maka hak kewajipan kitanya bahawa kita terima bahawa mengucap dua kalimah syahadah adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Adapun mengucap hanya wajib kepada orang kafir nak masuk Islam. Orang Islam yang sudah yang Islam yang diwarisi daripada ibu bapa tak pernah mengucap, tak pandai mengucap. Contohnya ada orang Islam yang tak pernah semayang, Fatihah tak pandai baca, tasyahud tak pandai baca, tasyahud tak pandai baca. Dah tasyahud Fatihah tak pandai baca, tasyahud sama telah lah. Jadi berarti dalam kehidupan dia tidak pernah pun mengucap dua kalimah syahadah.
Kalau semua mengucap pandai kedok, tak tahu. Tetap di sebagai orang Islam yang diwarisi daripada ibu bapa, selagi tidak berkata-kata dengan perkataan yang membatalkan Islam, selagi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan Islam, dihukumkan di sebagai orang Islam. Sampai ke mati dia orang Islam. Walaupun tak pandai mengucap sekalipun. Islam pun tak pandai mengucap. Islam yang diwarisi daripada mak dan ayah. Dia panggil Islam taba'an li abawah, dia panggil. Tu ibu bapa. Yang terpanggil Islam yang dipusakai, yang diwarisi. Jadi mengucap tidak wajib kepada orang Islam yang diwarisi, yang dipusakai dari ibu bapa. Tapi dari rukun Islam pertama mengucap dengan syahadah, terima bahawa mengucap dengan syahadah adalah syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab terdahulu dalam kitab Hidayatus Sibyang ni didatangkan takrifan iman, kemudian didatangkan takrifan Islam. Jadi didatangkan takrifan Islam dalam kitab Hidayatus Sibyang ni adalah menjunjung akan barang yang didatang akan dia oleh Rasul daripada segala pekerjaan agama. Ingat dahulu sebelum pergi pada rukun iman, kita masuk sekarang rukun Islam. Saya panjang dah cerita hak berkaitan dengan takrif iman dan juga takrif Islam. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyang ni, Islam dengan makna menjunjung akan barang yang didatangkan akan dia oleh Rasul daripada segala pekerjaan agama. Junjung ada guru terjemah dengan mengerjakan. Ada guru terjemah dengan mengerjakan. Mengerjakan barang yang didatang akan oleh Rasul. Mengerjakan. Itu junjung. Junjung juga boleh tak makna terima. Kita kira bahasa kita. Menjunjung perintah. Mana penjunjung perintah ni? Terima perintah. Tapi buat tak lagi. Tak sampai masa lagi. Jadi tak junjung dengan makna terima. Bukan mengerjakan. Tapi akan kerjakanlah. Ada ni? Menjunjung ni. Adakah menjunjung dengan makna buat saja, mengerjakan saja panggil menjunjung? Ada junjung. Junjung tau. Bukan susu cak junjung apa dulu? Apa dia tu? Ada tak dulu? Ada tau. Susu cak junjung. Susu cair tau. Susu dating tu tau. Susu cair kucu bekat. Susu bekat. Sekarang ada dah tau. Junjung. Kata ada gambar perempuan junjung tau. Gitu. Menjunjung ni junjung tu junjung maksud tau. Jadi menjunjung akan perkara agama maksud apa junjung? Kerjakan ataupun terima. Boleh belaka tu sebab Islam ni ada dua pandangan. Satunya Islam ni al-istislam wal-inqiyad, serah diri, turut terima akan perkara agama. Mengerjakan pergi pada ihsan. Tapi setengah ulama waqilal amal, kata setengah ulama Islam adalah mengerjakan. Pada ni Islam adalah mengerjakan, melaksanakan. Jadi sini kau mengucap. Itu bagi mengerjakan. Mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua nanti mendirikan akan sembahyang. Mendirikan sembahyang 5 waktu. Mendirikan apa makna? Mengerjakan. Kalau junjung dengan makna mengerjakan. Kalau junjung dengan makna terima, dengan bahawa terima mengucap dua kalimah syahadah adalah perkara agama yang datang oleh Rasul. Mendirikan sembahyang 5 waktu, yakni terima. Mendirikan sembahyang waktu adalah perkara agama yang didatangkan oleh Rasul. Kena pergi situ lah. Nanti kita akan bicara baliklah rukun tu. Sebab kita dahulu makna Islam tu dalam kitab Hidayatus Sibyang ni letak makna menjunjung. Memang Pak saya sendiri pun menjunjung ni mengerjakan.
Itu pandangan Taif sebenarnya. Pandangan Mu'tamad Islam dengan makna terima, akur sekalian perkara agama yang datang oleh Rasul. Itu Islam. Kemudian kita kerjakan, kita tunaikan, kita laksanakan akan perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul. Itu ihsan. Jadi di sini kalau kata mengucap dua kalimah syahadah, terima bahawa mengucap dua kalimah syahadah adalah perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul. Gitu. Terima. Jangan ingkar. Mengucap dua kalimah syahadah, tak ada tu ingkar. Jangan ingkar. Terima. Nanti kita akan pergi pada mendirikan sembahyang. Terima bahawa mendirikan sembahyang adalah perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul. Terima. Mendirikan sembahyang, buat sembahyang, itu pergi kepada ihsan. Sebab nanti kita akan bicara ni bab rukun tu sendiri. Sebab rukun-rukun ni kita fahamlah. Rukun ni kalau tak ada satu, maka tak sah lah. Ada ni. Rukun kalau tak ada satu, maka tak sah. Rukun iman, tak ada satu, tak sah iman. Tak percaya pada malaikat. Malaikat apa tahyu tak sah iman. Mana ada kiamat-kiamat? Mana ada bangkit-bangkit kembali? Mati jadi senyap aja. Contohnya. Maka tak sah iman. Sebab percaya pada hari kiamat itu rukun. Tak ada satu rukun, tak sah. Tak ada satu rukun sembahyang. Satu je tak adanya, rukun 13. Satu je ditinggalkan, tak sah. Rukun wuduk ke, rukun haji ke, tak ada satu, tak sah. Ini rukun Islam. Tak ada satu. Mengucap dua kalimah syahadah, tak pernah mengucap tadi. Tak pandai mengucap. Islam. Dia kata mengucap dua kalimah syahadah itu rukun, kena huraianlah pula. Wajib kepada orang kafir nak masuk Islam. Dan kalau orang Islam dah, terima sajalah bahawa mengucap dua kalimah syahadah adalah perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi pula kepada mendirikan sembahyang. Pergi pula kepada memberi zakat, mengeluarkan zakat. Jadi kalau orang tu bakhil daripada zakat, dia tak keluar zakat, tak ada satu rukun. Islam ni batal. Tak batal. Dah kata rukun, macam mana kalau tak batal? Jadi panjang pula pembicaraan tu. Lepas tu kata, kalau kita kata Hidayatul Sibiang ni Allah bicara rukun iman, sekarang bicara rukun Islam, macam cucu, anak cucu kita belajar je. Tak. Kalau belajar sekolah tu dia hafal-hafal je. Kita belajar masjid ni belajar molek. Kita kena faham molek, kena belajar molek. Jadi kena faham pembicaraan terdahulu berkaitan dengan takrif Islam tu sendiri. Terima akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima. Mengucap perkara agama. Sembahyang, terima, wajib sembahyang. Engkar, kenapa engkar? Sembahyang tak wajibnya sebab dia kenal dah Tuhan, dia kata. Dah wajib dah dia sembahyang sebab dia kenal dah Tuhan. Maka murtad dia wal-iyasabillah. Adapun dia masih lagi terima sembahyang tu wajib, tapi dengan malah dia tinggal sembahyang, dia masih lagi orang Islam yang fasik, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kekal orang Islam sebab dia masih lagi terima kewajipan sembahyang. Engkar, sembahyang tak wajib, beri zakat tak wajib, puasa tak wajib, haji tak wajib, tak ada faedah, habis duit belah-belah ribu, pergi buat apa? Pada ni tak ada wajib-wajib haji dia engkar.
Adapun dia dengan malah dia ponteng puasa, dengan malah dia tak pergi Mekah, dia berdosa lah. Selagi dia terima kewajipan. Faham tak ni? Terima segala perkara agama yang datang oleh Rasul. Kalau Rasul kata wajib, terima wajib. Faham tak ni? Jangan engkar. Rasul kata haram, terima haram. Jangan kata halal pula. Rasul kata haram, haram. Rasul kata haram mengumpat, haram mengumpat. Jangan duk engkar. Lepas tu tinggal dah. Mula-mula ada langgar. Berdosa. Gitulah. Terima hukum agama. Haram terbabit dengan riba. Tapi dia terbabit dengan riba. Dosa besar dianya. Tapi dia tidak menghalalkan riba. Dia terima rasuah. Dosa besar dianya. Tapi dia tidak menghalalkan rasuah. Gitulah. Jadi terima tu Islam. Kemudian apabila perkara wajib yang kita terima, kita kena tunaikanlah. Apabila perkara tu agama menetapkan haram, kita terima. Tinggallah, jangan terima saja. Boleh jadi orang Islam yang muhsin, yang mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Barulah menjadi orang Islam beriman yang comel. Apabila dia melaksanakan dengan bahawa mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semata-mata dia meninggalkan kewajipan, dia masih lagi orang Islam. Dengan semata-mata dia mengerjakan perkara larangan, dia masih lagi orang Islam. Selagi dia terima perkara tu wajib, cuma dia tak buat, dosa dianya. Selagi dia terima perkara tu haram, cuma dia langgar, dosa dianya. Jangan engkar. Berzina, suka sama suka, bukan rogo. Kenapa nak haram? Maka murtad dia, walaiyazabillah. Dia berzina, dosa besar. Ada ni. Tapi kalau dia menghalalkan dengan bahawa dia tak terima, syarak mengatakan berzina tu haram. Tiba dia kata halal sebab suka sama suka, bukan rogo paksa-paksa. Lain tu. Dia berzina, dia langgar hukum Tuhan, dosa besar. Tiba-tiba dia kata berzina tak apa sebab suka sama suka, maka murtad. Sebab dia tolak hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tak pernah berzina. Walaupun dia tak pernah berzina sekalipun, tiba dia kata berzina tak apa sebab suka sama suka. Dia berzina tapi dia tidak pernah menghalalkan, maka dia masih lagi orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam dengan makna terima akan barang yang didatang akan dia oleh Rasul daripada segala pekerjaan agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan, laksanakan, itu pergi kepada ihsan. Kedua daripada 5 rukun Islam, mendiri akan sembahyang 5 waktu. Wallahu a'lam. Ini buku panduan bersuci bersolat bagi pesakit. Buku panduan bersuci bersolat bagi pesakit. Kemudian kita minggu lepasnya baca bicara tayamum mengikut mazhab Hanafi tau. Tayamum mengikut mazhab Hanafi. Kemudian tajuk selepas tu bersuci daripada hadas kecil berdasarkan keadaan pesakit. Tajuk gitu. Ya, tajuk gitu. Jadi sebelum tu kita sama baliklah pembicaraan berkaitan dengan tayamum mengikut mazhab Hanafi. Yang mana terdahulunya dalam mazhab Hanafi ni dia tidak syarat menggunakan debu tanah. Dia hanya
menggunakan bahan batu ke contohnya, batu contohnya boleh digunakan untuk bertayamum, batu yang tak ada debu apa pun. Itu mazhab Hanafi. Kemudian minggu lepas saya cerita dah mazhab Maliki. Mazhab Maliki lagi luas. Tayamum ni gunalah apa benda yang ada atas muka bumi tu, dinding ke, almari ke, tu mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i, tayamum wajib menggunakan debu tanah. Jadi mazhab Maliki di antaranya adalah menggunakan batu. Maknanya ada batu stokor, nak tayamum kita tepuk atas batu tu. Batu sapu di muka. Tak ada debu apa ni, tepuk atas batu kosong gitu je. Itu mazhab Hanafi. Kemudian saya sebut minggu lepas ni mazhab Hanafi ni, sebab dia ada terakhir tu nombor 8 tu dah. Terakhir nombor 8 tu. Ada tak? Satu tayamum boleh digunakan untuk seberapa banyak solat fardu, solat dan ibadah lain selagi tidak terbatal. Sebelum tu tayamum dalam mazhab Hanafi ni tidak syarat masuk waktu. Jadi adapun dalam mazhab Syafi'i kitanya, nak tayamum kena tunggu masuk waktu dulu barulah bertayamum. Itu mazhab Syafi'i kita. Kemudian tayamum pula hanya untuk satu fardu sahaja. Sunat banyak mana pun boleh selagi tayamum tak batal. Ada gitu. Dia mazhab Hanafi, tayamum ni macam wudu. Kan wudu kan boleh berwudu, bukan sunat berwudu sebelum masuk waktu. Wudu kita tu boleh kita gunakan beberapa fardu sekalipun. Pada ni. Adapun di awal Islam, perintah Al-Quran, iza kumta ila salah farsilu wujuhakum tu, ayat Quran tu. Bila nak semayang, Allah perintah basuh muka, perintah rukun wudu. Jadi di awal Islam, wudu yang sama, contoh wudu tu sembahyang maghrib, masuk isyak, dia tak boleh pakai ada wudu tu. Dia wajib kena ambil wudu lain. Tu di awal Islam. Ada ni. Di awal Islam, dia wudu tu diguna dah untuk sembahyang maghrib contohnya. Masuk isyak, belum lagi batal wudu, tak boleh pakai ada wudu tu, kena ambil wudu lain. Ada ni. Di awal Islam seumpama tu. Cuma hukum tu dinasahkan, dibatalkan. Selagi belum berhadas, beberapa fardu pun boleh digunakan. Cuma disunatkan. Apabila wudu tu kita sudah sembahyang, nak sembahyang lain pula, sunat tajdidul wudu, perbaharukan wudu. Asalnya satu wudu tak boleh nak pakai. Wudu maghrib, isyak tak boleh pakai ada wudu tu, kena ambil wudu baru. Maka hukum tu dibatalkan. Boleh gunakan satu wudu beberapa fardu sekalipun, tapi hukum wajib tu jadi hukum sunat. Maknanya kita wudu tu main maghrib dah, nak main isyak ni tak kentut lagi, ambil wudu baru. Dipanggil tasydidul wudu, memperbaharukan wudu. Hak Nabi kata, man tatahhara ala tuhrin falahu asyru hasanat. Siapa yang man tawadda'a ala tuhrin falahu asyru hasanat, atau kama qala, dia berwuduk dalam keadaan masih lagi bersuci, belum lagi kentut contohnya, maka dia boleh 10 kebajikan. Sunat tasydidul wudu. Ni dok ni keruk muka-muka. Kenapa tu? Nak tahan kentut. Allah, lambatnya masuk isyak, nak kentut dah ni, lepas tu keruk muka. Mana? Apa? Sayang nak ambil wuduk lah, malas nak ambil wuduk baru. Allah balah. Bukan macam zaman dulu ni. Wuduk mana tu? Telaga mana tu? Bawah lembah. Tahu tak ni? Telaga bawah lembah. Yelah, atas mana ada telaga, air tak ada. Telaga bawah lembah. Turun bawah lembah tu mandi. Memang dulu. Bukan mudah. Lepas tu ada kisah orang dulunya, isyak tak semayang. Dia tanya pula, Ustaz, nak qada macam mana? Kenapa? Kita orang ni semayang lain semayang, isyak tak semayang. Kenapa? Takut lagi telaga, dia kata. Allah alasan, sipanglah air. Dia kata, kalau wuduk tu tak batal, semayang isyak.
Kalau wuduk maghrib tu batal, tak mai isyak. Sebab apa? Terlalu jauh, dia kata. Allah punyalah alasan. Oh, malahnya. Tapi sembahyang lain dia sembahyang isyak je. Sebab apa? Dulu. Sekarang tepi tu je bilik mandi. Oh, malah lagi nak ambil sembahyang. Mudah sangat-sangat je. Mudah sangat-sangat tapi malah. Mana kita wuduk ada lagi ni. Tapi wuduk tu sembahyang maghrib dah. Kita nak isyak, kita sunat ambil wuduk baru. Dia panggil tasydidul wuduk. Dia panggil nur ala nur. Cahaya atas cahaya. Wuduk pertama masih lagi bercahaya. Kita tindih pula satu cahaya yang lain, wuduk yang kedua. Dia panggil tasydidul wuduk. Cuma kalau kita nak memperbaharukan wuduk, kita ketika niat, jangan niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Niat tu tidak sah seumpama tu. Sebab belum lagi berhadas kecil. Pada ni memperbaharukan wuduk ni, wuduk asal tu ada lagi. Jangan pergi faham seperti memperbaharukan cukai jalan. Memperbaharukan cukai jalan tu mampu dah. Kita pun memperbaharukan cukai jalan. Faham tak ni? Ke cukai jalan hidup lagi, kita buat selapis lagi atas cukai jalan hidup lagi. Dah, gitu. Mana ada? Memperbaharukan cukai jalan tu mati. Kita pun memperbaharukan wuduk ni, wuduk asal tu ada lagi. Tidak memperbaharukan. Ada orang ajar, dia suruh batal. Dia kata batal dulu. Buat guna-guna pun. Buat kentuk ke, pegang kemaluan ke. Tak pasal-pasal nak pegang kemaluan. Sebab apa? Nak batal wuduk, sebab nak perbaharukan wuduk. Mana sekarang ni disunatkan perbaharukan wuduk. Jadi nak sembahyang isyak ni ambil wuduk lain, bukan pakai wuduk maghrib tu. Sunat memperbaharukan. Dia faham hak wuduk maghrib tu kena buat batal dulu. Buatlah kentuk ke apa ke. Dan ni. Buat tak rasa nak kentuk, buat kentuk. Keluar benda lain kan nanti. Tak. Dia sebuat kentuk ataupun sentuh kemaluan. Buat perkara yang membatalkan wuduk. Barulah kita memperbaharukan wuduk untuk solat isyak. Bukan begitu. Kalau wuduk ni wuduk tu batal, tak panggil memperbaharukan, panggil ambil wuduk. Dia faham memperbaharukan ni, mana ada tu dia kena batal. Tak. Kalau batal dah, dia tak panggil memperbaharukan, tak panggil tasydidul wuduk. Dia panggil berwuduk hak barulah dia panggil. Jadi dia salah faham. Jadi memperbaharui yang disunatkan seolah-olah disuruh mana apa disuruh batal wuduk ada. Tak. Wuduk asal tu masih lagi ada. Kita pun nak perbaharukan wuduk sebab wuduk asal kita sembahyang dah. Jadi kita belum lagi berhadas kecil. Jadi ketika kita memperbaharukan wuduk, jangan niat saja aku mengangkat hadas kecil. Sebab apa? Sebab belum lagi berhadas kecil. Niat saja aku ambil air sembahyang kerana Allah. Ini jaga situ je lah. Ada ni. Ada. Tapi di awal Islam memang satu wuduk, satu fardu saja. Hukum tu dibatalkan. Boleh gunakan wuduk tu berapa fardu, tapi hukum tu dikekalkan untuk tayamum dalam mazhab Syafi'i. Tayamum hanya satu fardu. Syarat dalam mazhab Syafi'i nak bertayamum, tunggu masuk waktu. Kemudian bertayamum, dengan satu tayamum hanya boleh gunakan untuk satu fardu jua. Jadi kalau sembahyang jamak, kena 2 kali tayamum lah. Sebab 2 fardu. Pandai ni. Kalau semai qada pula, selesai satu qada, tayamum pula. Lepas tu qada sembahyang, selesai tayamum pula. Ni. Jadi mazhab Syafi'i kita. Adapun mazhab Hanafi, tayamum ni dihukumkan seperti wudu. Tak syarat tunggu masuk waktu. Tak syarat tunggu masuk waktu. Dan satu tayamum kita boleh gunakan beberapa fardu sekalipun selagi belum terbatal tayamum tu. Jadi tayamum mazhab Hanafi sama dengan wuduk.
Mazhab Syafi'i lain. Tayamum syaratnya kena tunggu masuk waktu. Kemudian satu tayamum hanya untuk satu fardu jua. Satu tayamum hanya untuk satu fardu jua. Sama dengan mazhab Maliki. Satu tayamum untuk satu fardu jua. Hadis Baihaqi, sanad yang sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, yatayammamu likulli salatin. Yatayammamu likulli salatin wa illam yuhdis. Tayammum untuk tiap-tiap solat sekalipun belum berhadas. Tayammum likulli salatin, bagi tiap-tiap solat, wa illam yuhdis, sekalipun belum berhadas. Ini mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Jadi untuk satu fardu, satu tayammum. Nak fardu yang kedua, kena tayammum yang kedua. Tayammum lain pula. Jadi kalau nak sembahyang jamak, 2 kali tayammum lah, sebab 2 fardu. Kalau kata Tok Khatib, dia bertayammum, kemudian dia membaca khutbah, itu satu fardu, satu kewajipan membaca khutbah. Pada ni. Kemudian selesai membaca khutbah, nak sembahyang Jumaat, Tok Khatib tadi dia kena tayammum baru pula. Sebab tayammum dia sudah digunakan untuk satu fardu, iaitu membaca khutbah. Jadi Tok Khatib ni nak sembahyang Jumaat, dia kena tayammum semula. Pada ni. Sebab membaca khutbah satu kefarduan. Kemudian sembahyang Jumaat satu kefarduan yang lain. Ini mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Satu lagi nya mazhab Hambali. Adapun mazhab Hambali, dia mazhab Hambali macam mazhab Syafi'i juga. Untuk tayamum syaratnya masuk waktu untuk bertayamum. Tetapi selagi waktu tu ada, selagi waktu tu masih lagi ada, boleh gunakan dengan satu tayamum tadi tu bagi beberapa sembahyang fardu sekalipun. Contoh, masuk waktu zuhur, dia pun bertayamum. Selagi waktu zuhur belum habis, boleh gunakan tayamum tu untuk beberapa fardu sekalipun. Kalau setakat sembahyang jamak, tu 2 fardu je. Dia sembahyang qada ni. Selagi tayamum ni belum batal. Sampailah habis waktu zuhur, masuk asar, kami ambil tayamum baru. Tu mazhab Hambali. Dia pertengahan sedikit lah. Dia jadi mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Samalah, kena tunggu masuk waktu baru boleh bertayamum. Mazhab Hanafi tak syarat tunggu masuk waktu. Sebelum masuk waktu sudah dibolehkan bertayamum. Kemudian mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki, nak tayamum syarat tunggu masuk waktu. Kemudian dengan satu tayamum hanya untuk satu fardu jua. Situ. Adapun mazhab Hambali, nak bertayamum syaratnya kena tunggu masuk waktu. Dengan satu tayamum, beberapa banyak fardu boleh digunakan dengan satu tayamum selagi waktu belum habis. Habis waktu zuhur, tayamum belum batal. Masuk waktu asar, tak ada pakai dah. Tak ada pakai dah. Adapun mazhab Hanafi, tayamum macam wuduk, tak syarat tunggu masuk waktu. Dia pun tayamum. Pukul 1 dia pun tayamum, zuhur tak masuk lagi. Masuk tu zuhur sampai masuk asar, tayamum dia belum batal. Boleh gunakan tayamum tu untuk sembahyang banyak mana pun. Tu mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hambali lah pertengahan. Syarat masuk waktu, tapi dia bergantung pada waktu. Selagi waktu zuhur tu ada, boleh gunakan tayamum untuk beberapa fardu sekalipun. Kemudian nanti dia akan bicaralah berkaitan dengan tayamum kerana ada pembalut di tangan.
Tayamum kerana ada pembalut di tangan. Jadi dia nak berwuduk, ada pembalut di tangan, ada seming. Jadi tunggu masuk waktu, dia pun tayamum. Dia pun solat fardu maghrib. Dengan tayamum tu hanya boleh satu fardu sahaja. Semai sunat banyak mana pun boleh. Pegang Al-Quran tak ada apa, sebab tayamum dia belum batal. Untuk pegang Al-Quran tak ada masalah, sebab tayamum dia belum batal. Pada ni masuk isyak. Bila masuk isyak, tayamum belum batal ni. Pada ni tadi masuk waktu maghrib, dia berwuduk serta bertayamum. Ni mazhab Syafi'i kita. Sebab di tangan umpamanya ada pembalut. Jadi ketika berwuduk air tak rata, maka untuk ganti di bawah pembalut di tangan, maka wajib bertayamum. Dia pun bertayamum untuk solat fardu maghrib. Kemudian lepas itu dia pun semai sunat tak apalah dengan satu tayamum tu. Masuklah waktu isyak. Tapi wuduk tayamum dia tak batal lagi. Wuduk tayamum tak batal lagi. Masuk waktu isyak, dia pun nak sembahyang fardu isyak. Untuk wuduk dia tu boleh sembahyang fardu isyak, sebab wuduk tak batal lagi. Tapi untuk tayamum satu fardu je. Ada ni. Maka untuk sembahyang isyak, dia tidak perlu berwuduk kembali, dia hanya perlu tayamum sekali sahaja. Ini mazhab Syafi'i. Dia masuk waktu maghrib, dia berwuduk serta bertayamum. Pada ni. Lepas tu dia sembahyang sunat je lah. Main sunat. Masuk waktu isyak, dia pun nak sembahyang fardu isyak. Untuk wuduk tu boleh pakai. Untuk maghrib isyak tak batal boleh pakai wuduk tu. Beberapa fardu pun. Tapi tayamum dia tak boleh. Tayamum dia hanya satu fardu. Jadi nak sembahyang waktu isyak tak boleh lah dengan tayamum tu. Ada ni. Lepas tu macam mana? Dia wajib kena tayamum sekali. Wuduk tak payah ambil. Dia tepuk debu, sapu di muka niat tayamum, sapu di tangan sampai ke siku. Dia pun sembahyang fardu isyak. Wuduk tak perlu ambil. Melainkan kalau dia nak tajdid wuduk tu cerita lain lah. Ini kalau orang yang berwuduk serta bertayamum. Kan? Jadi kalau orang seumpama ni dia berwuduk serta bertayamum, dia masuk waktu maghrib contohnya, dia pun berwuduk serta bertayamum, dia pun sembahyang fardu maghrib. Dia pun nak jamak dengan isyak, jamak takdim contohnya. Dia hanya perlu tayamum saja untuk solat isyak. Wuduk tak payah dah. Ada ni. Sekarang masuk waktu maghrib, dia berwuduk serta dia bertayamum, sebab di anggota wuduk ni sama ada muka ke tangan ke ada pembalut yang menyebabkan air wuduk tak rata di muka, air wuduk tak rata di tangan, di kaki contohnya. Maka dia wajib bertayamum untuk ganti tempat yang tak rata. Wuduk tetap dah wajib, bertayamum untuk ganti tempat yang tak rata. Dia nak sembahyang jamak Dua fardu sembahyang jamak, wuduk tak ada masalah, tayamum tu tak boleh. Maka dia pun sembahyang jamak sembahyang pertama, nak sembahyang kedua dia kena tayamum sekali. Bukan wuduk tak payah, dia hanya tayamum sekali. Ada ni. Jadi kalau dia nak sembahyang qada, dia berwuduk serta bertayamum, dia nak sembahyang qada. Dia berwuduk serta bertayamum, dia sembahyang satu qada, satu fardu. Qada tu fardu kan. Nak qada kedua, tayamum saja. Nak qada ketiga, tayamum saja. Nak qada keempat, tayamum saja. Ada ni. Nak qada kelima, tayamum saja. Sebab wuduk tak boleh ambil, sebab wuduk belum batal. Tapi tayamum hanya untuk satu fardu. Kan? Ini cerita mazhab Syafi'i kita. Kalau mazhab Hambali mudah je. Masuk waktu maghrib, kalau dia mazhab Hambali macam kita juga, dia wajib berwuduk serta bertayamum. Mazhab Hambali macam kita lah, tapi cuma ada sikit perbezaan. Jadi masuk waktu maghrib, dia berwuduk serta bertayamum. Mazhab Hambali ni dengan tayamum tu, sekali wuduk tu, selagi tidak masuk waktu isyak. Masuk waktu isyak tak boleh guna dah tayamum tu.
Jadi dalam waktu maghrib itu qada lah berapa kali qada pun boleh digunakan dengan hak wuduk dan bersekali dengan tayamum. Itu mazhab amal yang lebih ringan. Kemudian minggu lepas ada ni sentuh berkaitannya sebab buat bandingan hak tayamum syarat tunggu masuk waktu, kemudian satu fardu sahaja. Minggu lepas saya ada sentuh, saya sebutlah tapi tak cerita lagi. Wuduk orang yang daim hadah, daimul hadasi, daim hadah. Daim ni orang yang berkekalan. Hadas ni air kecing ke, darah istihadah ke, darah buasi ke, tu hadas. Hadas ni perkara yang membatalkan wuduk. Antaranya keluar air kencing. Perkara yang membatalkan wuduk umpamanya keluar darah istihadah. Perkara yang membatalkan wuduk umpama keluar darah buasi. Pada ni. Jadi di dubur dia tu lembab basah dengan darah. Pada ni. Jadi keluar sesuatu daripada dua jalan, kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang, perkara yang membatalkan wuduk, menyebabkan berhadas. Tapi persoalan sekarang ni daim, berkekalan. Bukan daim nama orang ni. Daim nama orang ni berkekalan. Mana apa tu? Air kencing dia keluar. Hadah. Darah istihadah keluar sikit. Darah buasi, maknanya kok dubur tu basah sentiasa, keluar darah sikit. Pada ni dia panggil daim hadah. Jadi hukum daim hadah dengan tayamum ni dia lebih kurang. Di antaranya syarat nak berwuduk bagi daim hadah, syarat kena tunggu masuk waktu. Yang kedua, satu wuduk, satu fardu jua. Ni dengan sama dengan tayamum. Ni mazhab Syafi'i kita. Sebab tu saya nak sambilkan dengan bicara daim hadah. Sebab kita bicara tayamum daim hadah ni dia sama. Nak bertayamum syaratnya tunggu masuk waktu. Nak berwuduk bagi daim hadah tu syaratnya tunggu masuk waktu. Bertayamum mazhab Syafi'i hanya satu fardu saja boleh digunakan. Wuduk daim hadas hanya satu fardu saja boleh digunakan. Sama. Ada ni. Ini mazhab Syafi'i kita. Jadi kena tunggu masuk waktu, kemudian satu fardu sahaja. Ni dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab Syafi'i. Dia cuma bezanya antara tayamum dengan wuduk daim hadah ni, dia bertayamum selepas masuk waktu maghrib, lepas masuk waktu zuhur. Lepas di tayamum tu ada panggilan telefon, dia pun bercakap selama mana pun tak ada masalah. Tayamum sejam dah baru semayang, tak ada masalah. Selagi tidak batal tayamum lah. Berbeza dengan wuduk daim hadah. Wuduk daim hadah ni dia wajib mualak antara wuduk dengan sembahyang. Sekarang saya sebut tadi ada hukum yang sama antara tayamum dengan wuduk daim hadah. Mana sama? Kena tunggu masuk waktu. Itu syarat dia. Mana sama dalam mazhab Syafi'i ni? Satu tayamum hanya boleh gunakan untuk satu fardu sahaja. Satu wuduk daim hadah hanya boleh guna satu fardu sahaja. Yang bezanya tayamum ni lepas sudah tayamum tak syarat mualak. Sudah selesai tayamum dia pergi makan nasi pula. Mayan tak lagi. Selepas selesai tayamum, dia bercakap di telefon. Lama pula dia bersembang. Tak ada masalah. Jadi dia tak wajib, dia tak syarat mualak. Ada mualak ni sambung menyambung segera, tak syarat. Berbeza dengan wuduk daim hadah. Syarat tunggu masuk waktu, satu wuduk, satu fardu sahaja. Tapi wuduk daim hadah ni, hadah duk keluar tu.
air kencing duduk sentiasa keluar. Dedah. Besar. Besar ke besar? Besar dia kena bunyi kat hidung. Bunyi. Besar. Sengar gitu. Tak besar. Besar. Kena sengar lah maknanya. Besar. Ataupun dedas. Tapi bahasa standard dedah lah. Ada ni. Jadi orang dedah ni, air kencing tu keluar. Jadi kalau dia lambat sembahyang lepas daripada berwuduk, jadi makna tengah tu air kencing keluar. Tapi air kencing keluar juga masa sedang berwuduk. Air kencing keluar juga ketika sedang sembahyang. Tu tak ada arah lah waktunya. Tapi nak mengurangkan hadas tu, sudah berwuduk segera sembahyang. Nak gitu. Supaya tapi air kencing tetap keluar sedang berwuduk, air kencing keluar. Sedang bersolat, air kencing keluar. Pada ni, hak tu tak ada jalan dah waktunya. Tiba-tiba selesai berwuduk, dia pergi makan nasi. Dia pergi bersembang telefon lama. Betul air kencing keluar tak tu? Keluar saja-sajalah orang panggil. Maka untuk wuduk taim hadas wajib mualak. Wajib mualak, kena segera kepada sembahyang. Sudah je bertayamum, panggilan telefon masuk, mustahak pula, memang kena jawab. Memang kita tunggu-tunggu panggilan telefon tu, kita pun cakap telefon lama. Barulah selesai jawab telefon, nak sembahyang dengan wuduk tadi tu, tak boleh. Dia kena berwuduk baru pula. Sebab apa? Sebab lama dah antara selesai berwuduk dengan nak sembahyang. Jadi air kencing keluar kau tak pasal-pasal. Ketika dia tengah bersembang di telefon, tak sembahyang segera. Jadi itu beza antara tayamum dengan wuduk taim hadas. Dia bertayamum selesai, dia pergi makan nasi pun tak ada benda pun yang berlaku. Ada keluar hadas dah. Tak ada masalah kalau tayamum. Ini kalau wuduk taim hadas, dia wajib kena mualak. Dia wajib kena segera. Tapi bab wuduk taim hadas ni banyak perkara lah. Sebab dia membabitkan najis yang keluar. Dia membabitkan najis yang keluar. Air kencing najis. Darah istihadah najis. Darah buasi najis. Jadi yang pertama, selepas masuk waktu, dia kena basuh najis. Wajib kena basuh. Tapi lepas tu keluar juga. Lepas tu cerita lain. Wajib kena basuh. Kemudian diwajib kena pakai penutup. Penutup untuk memastikan bahawa najis itu tidak merata-rata. Ada ni. Kalau zaman dulu dia kena pakai cawat untuk orang yang dedas. Sekarang ni boleh pakai modeh lah. Sebab air kencing dedah ni dia bukan keluar gitu. Dia keluar sikit. Dengan pakai modeh tu padang tau. Ke jadi rejak. Rejak pun apa? Rejak tau. Rejak. Rejak. Bocor rejak hak tula tau. Bocor ni macam tembuh tau. Rejak ni kerana banyak. Bocor tu tembuh. Baru bocor. Rejak ni tak tembuh tapi dia banyak. Akhirnya basuh lah. Jadi maknanya dia kena tutup. Saya ada bicara dalam radio tu, ada ditanya kalau pakai pamper orang dewasa tu lah, pamper orang dewasa, dia gini, dia penutup tu dengan tempat keluar najis mestilah mesti rapat. Mesti rapat. Antara tempat keluar najis dengan penutup syaratnya rapat. Jangan renggang. Jadi kalau nak pakai pamper yang ketat. Kan pamper untuk kencing berok orang tua ni hak terlantar. Pamper tu besar, dia rua mana dia rua. Kalau kecil ni sakit lah kawan tu. Lagipun kalau kecil tak boleh muat banyak.
Mana dia muat banyak. Ha? Oh, sebab itulah orang tua payahlah nak pakai pamper. Payah nak pakai pamper. Dah lah. Kecing tak basuh. Siapa nak selesa duduk? Kecing dalam tu, lepas tu sambung tidur. Kecing dalam tu sambung tidur. Mana boleh? Tak selesa lagi tu. Oh tu kadang-kadang orang tua ni payah. Lepas pakai paper payah. Bila pakai je paper, dia dak kecing. Pada ni, dia oh, satu nyakit pula jadinya. Dak kecing. Mana ni? Tapi akhirnya lama-lama terkadang kena pakai jugalah. Sebab mula-mula tu digagah lagi, boleh lagi lah tolong pergi bilik air, tolong pergi bilik. Lama ni pun tak larat je. Hak tukang tolong ni memang tak larat dah nak rebah tukang tolong ni. Tapi akhirnya tuan diri pun rela dah lah. Sebab apa? Dia pun tak larat. Pada tak sedar tu orang tolong dia lama dah tak larat. Orang tolong papah pergi bilik air tu nak untuk kencing sekejap, nak kencing sekejap, nak kencing. Hak tukang tolong lama tak larat. Tapi dah waktu tu nak kencing bilik dalam tandas juga, bawa lah. Akhirnya barulah mengaku biarlah tak apalah sebab dia tak larat. Tanya dia tak larat barulah. Pada ni. Sebelum tu, iyalah kita kena faham lah. Siapa nak kecing dalam tu? Lepas tu berok pula. Bukan gitu. Tapi dah terlantar, tuan uji seumpama tu. Lah. Ada ni. Memang mula-mula payah lah. Mula-mula payah. Tambah pula kalau orang ada gangguan tu semua kan. Dia ada gangguan. Dia rasa macam nak kencing. Tapi tak kecing pun. Kalau dia pakai paper, tak kecing kan sebab bukan kecing pun. Perasaan. Nak kencing. Terang punya terang, keluar 2-3 titik. Mana tu? Bukan nak kecing tu. Perasaan. Tapi kalau pakai paper, adap balik-balik ada sebab bukan nak kecing pun. Tapi itulah payah kadang-kadang orang tua ni. Mula-mula tu lah. Lepas tu okey lah mula-mula tu. Siapa nak kencing berok? Duduk dalam. Kalau kencing tu tak apa lagi kalau berok. Jadi biasa orang pakai pamper dewasa ni, dia jadi rua. Dia kena rapat antara penutup tu dengan najis keluar. Kena rapat. Dia macam rua. Jadi kalau contoh kita dulu, jangan bawa plastik. You bawa plastik di gantung, tak kecil masuk dalam plastik. Tak boleh gitu. Ataupun dia ambil buluh. Ini cerita lama lah ni, dia ambil buluh. Kan buluh tu ada rua setengah tu kan. Dia pun sarung ikat di pinggang, dia pun masuk dalam tu, atau kecil tak dalam buluh. Tak boleh gitu. Sebab najis tu dia jauh daripada tempat tu. Dia nak biar penutup dengan najis, dengan tempat najis keluar, biar rapat. Biar najis tu keluar, masuk situ lagi. Jadi kalau nak pakai pamper, boleh. Pamper yang kecil. Biar jadi rapat. Rapat ni bubuh lah. Tisu ke apa, biar jadi rapat je. Kalau pamper tu, dah rapat mana, rapat sangat sakit perut dia pula, ketat. Kita bubuh lah tisu ke dalam tu. Biar jadi tempat kalau najis dengan pamper tu jadi rapat. Tempat kalau najis dengan tisu dia biar rapat. Mana kalau kita kata kok, kalau buasi gitulah, buasi. Dia kena macam, kalau kain cawak tu memang dia masuk tengah tu betul-betul dah. Kalau kain cawak. Kain cawak, kalau dia keluar darah buasi, memang kain cawak tu masuk tengah tu dah. Ngam-ngam lah. Kalau kain cawak, ngam-ngam. Ada ni. Tapi kalau pamper, dia jadi duduk luar, bukan duduk dalam. Kalau pamper duduk luar. Tapi kita nak penutup model ke, pamper ke, kain ke, tak kira. Kita nak penutup tu berada di tempat keluar. Jadi mana kalau pakai kain cawak, kalau darah buasi kot dubur, mana dia masuk tu memang ngam-ngam dengan tempat tu. Tempat keluar darah. Ini nak gitu. Jadi lepas daripada basuh, pakai penutup segera.
Kemudian berwuduk. Dalam berwuduk wajib mualat. Kita wuduk kita ni sunat je mualat. Kita sedang berwuduk, anak menangis, kita boleh tinggal wuduk. Bicara anak. Sedang berwuduk, panggilan telefon masuk, kita boleh jawab panjang. Kering dah hak wuduk basuh muka tu. Lepas tu sambung basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Mualat sunat je. Sunat je. Ada ni. Jadi dia berwuduk, basuh muka, basuh tangan, anak nangis. Dia pun tinggal wuduk dia pun pergi. Ini tidurkan anak dia kemari. Anak dia senyap tu, lama dah jadinya. Dia pun masuk bilik mandi, dia sambung sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki. Mualat sunat je. Ada ni. Tapi bagi wuduk daim hadas, dia wajib kena mualat. Dia tak boleh nak cerah itu tak boleh. Selesai berwuduk, dia kena segera sembahyang. Mana ni? Segera sembahyang. Lambat sikit setakat kata nak tunggu iqamah ke, tu tak apa. Setakat nak pakai baju tak apa, nak menutupi aurat. Ada ni. Setakat nak tunggu iqamah tak apa. Tak qomat lagi. Itu bila qomatlah segera. Kenapa? Saya dedah sekarang ni nak kena sampai segera. Tak apa, tunggu je. Tak apa tu. Tunggu untuk iqamah tu tak apa. Cuma janganlah lepas dia berwuduk tiba-tiba pergi makan nasi pergi apa. Wuduk tu tak boleh pakai. Dia kena masuk bilik air semula, dia kena basuh balik najis yang keluar, dia kena pakai penutup baru. Penutup lama tu ada najis dah. Tapi kalau pakai penutup baru, najis juga. Waktu cerita kemudian. Pada ni. Tapi masa kita buka dia punya penutup tu, Allah, air kecil baru setitik 2 barunya. Najis. Dah kalau pakai hak baru pun, dah keluar kecil. Keluar juga. Itu cerita kemudian. Itu tak ada jalan lah tunya. Paper tu kena buang. Kena pakai baru. Jadi kalau wuduk daim hadas ni satu fardu. Dia nak semayang jamak, dia kena masuk bilik air semula, kena basuh balik najis itu, dia kena pakai penutup baru, dia kena berwuduk semayang pula yang kedua kalau nak jamak. Sebab dia tak boleh 2 fardu. Melainkan mazhab Hambali sama juga dengan bab tayamum mazhab Hambali. Mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi sama dengan bab tayamum. Kena tunggu masuk waktu untuk berwuduk. Kemudian selagi waktu maghrib belum habis, boleh gunakan wuduk daim hadas tu untuk beberapa fardu sekalipun. Selagi waktu maghrib belum habis. Itu senang. Nak jamak pun senang, nak sampai qada pun senang. Jadi masuk waktu zuhur, dia pun basuh. Dia pun pakai penutup, dia pun berwuduk. Selagi waktu zuhur belum habis, qada lah berapa puluh fardu pun tak ada masalah. Itu mazhab Hanafi dengan Hambali. Hak tadi Hanafi tayamum mudah. Sebaliknya Maliki, wuduk daim hadas sama dengan wuduk orang biasa. Sama je. Jadi tukar mazhab ni. Tadi bab tayamum. Wuduk daim hadas mazhab Maliki sama dengan wuduk orang tak ada penyakit. Tak syarat tunggu masuk waktu. Dia boleh berwuduk segera, kemudian tak kira. Walaupun dia berwuduk tu pukul 1 tengah hari, habis waktu zuhur, masuk asar, belum lagi berhadas, boleh pakai wuduk tu. Itu mazhab Maliki cukup luas pada ni. Tapi jangan kentut lah. Jangan keluar air kencing yang sebenar. Hanya keluar air kencing dedah, bukan keluar kencing sebenar. Air kencing dedah tu penyakit. Apa beza air kencing dedah dengan air kencing yang sebenar? Beza dia mudah je lah. Air kencing dedah sikit, air kencing sebenar banyak. Itu beza dia. Air kencing dedah dia tak boleh nak kontrol, dia akan sentiasa keluar. Sebab apa? Sebab loose. Ada loose faham tak dek? Loose macam kepala pahit tu lah, getah dia loose. Kita tutup rapat pun dia keluar sikit. Itu loose. Pada ni. Jadi air kencing dedah tidak boleh nak kawal. Air kencing sebenar boleh tak nak kontrol? Nak kencing tapi tak jumpa tempat, kita boleh tak? Boleh Itu air kencing sebenar.
Air kecil dedah sedikit dan tak boleh nak ok. Air kecil sebenar banyak dan kita boleh ok. Pada ni. Kalau berasa nak kencing kita pun cari tempat nak kencing. Jumpa tengok Allah kotornya, pergi cari tempat lain pula. Ana boleh ok. Itu air kecil sebenar. Selagi tak keluar air kecil sebenar, mazhab Maliki boleh guna wuduk tu. Beberapa fardu habis waktu pun tak kira. Jadi tu mazhab Maliki, wuduk daim hadas sama hukum dengan wuduk orang yang biasa. Ni ingat dah. Tayamum macam mana, wuduk daim hadas macam mana. Kita dengar je, Allah geliga otak kita tu. Geliga. Masuk lekat, masuk lekat, tak keluar tu. Tak bukan, ni cerita mazhab pelbagai. Kalau mazhab Syafi'i buat senang je lah mazhab Syafi'i. Tayamum ke, wuduk daim hadas ke, Syafi'i sama je. Syarat waktu tunggu sewaktu hanya satu fardu. Itu je mazhab Syafi'i. Tayamum, wuduk daim hadas sama je. Syarat masa waktu satu fardu sahaja. Sama. Mazhab Hanbali dia sama juga mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali sama. Tayamum dengan wuduk daim hadas syarat masa waktu. Selagi waktu zuhur belum habis, boleh guna berapa fardu sekalipun daripada tayamum tadi ataupun daripada wuduk daim hadas. Itu mazhab Hanbali, dia sama. Hak berbezanya mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Mazhab Hanafi tayamum seperti hukum wuduk, tak syarat tunggu masa waktu dan boleh guna berapa fardu sekalipun. Tapi wuduk daim hadas mazhab Hanafi sama dengan mazhab Hanbali. Mazhab Maliki tayamum sama mazhab Syafi'i. Tayamum satu tayamum satu fardu, syarat masuk waktu dan satu fardu saja. Adapun mazhab Maliki wuduk daim hadas sama dengan wuduk orang segar, orang tak ada penyakit. Kau nak ingat tak? Tak apalah, minggu depan kita tanya. Ingat ke tak ingat? Wallahu a'lam. Boleh tanya minggu depan lah. Minggu depan pula tanya. Minggu depan aku mana? Dah cerita banyak-banyak mazhab, akhirnya bolok walk lagi kan. Dah tahu mazhab. Dah main duduk dah catat dah apa. Saya mengaji catat catat habis. Penuh kitab. Penuh. Orang kita geliga, orang geliga. Masuk tak keluar dah. Gitu. Ni 20 sifat hati yang keji dan terpuji di muka surat 36. Kalau hak Jawi lah, surat 36. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang kedua, sama sahaja di sisinya sama ada orang memujinya atau mengejinya. Ini tandaan orang yang zuhud, yang hatinya berpaling daripada mata benda dunia. Di situ gitu, di antara tanda dia. Sama sahaja di sisinya sama ada orang memujinya atau mengejinya. Macam mana? Sama tak kita? Orang puji, orang keji. Sama je lah. Sebab pujian, kejian datang daripada mana? Datang daripada Allah. Zahir je daripada mulut manusia, tapi keluar perkataan mari daripada perbuatan Allah. Orang puji alhamdulillah, orang keji alhamdulillah. Tu baru ya. Ni kita ni orang puji kok luah lubang hidung. Orang puji luah lubang hidung. Ada ni. Kalau orang keji, keji kesong tau. Bukan kesong. Melenting lah. Bukan kesong. Orang puji tak boleh nak tidur. Teringat-ingat. Orang keji tak boleh nak tidur juga. Kuasa gerang nak marah. Ada ni. Tak sama kitanya. Jadi nak sampai tahap sama ada di orang memuji ataupun mengeji,
Hak ni tak boleh nak buat hak ni bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Itu je lah. Ada. Selagi kita tidak syuhud akan af'alullah, kita pandang kepada pujian tu keluar daripada lidah seseorang, kita pandang bahawa kejian tu keluar lidah seseorang, yang hakikinya bukan seseorang yang mengeluarkan bunyian. Sebab yang mengeluarkan bunyian tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lidah tu yang menghasilkan bunyi-bunyian. Lidah tu makhluk tak ada bekas sama sekali. Yang menghasilkan, yang mengeluarkan perkataan pujian, yang menghasil, yang menjadikan, yang mengeluarkan perkataan kejian adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai tahap syuhud akan af'alullah, puji keji sama. Ni bicara bab makam musyahadah. Makam musyahadah belaka dah orang ni. Tapi apabila bukan kata keji, tegar, melenting. Ni padah ni. Ni orang cerita bab makam lah. Cerita bab ni. Basirah. Oh jangan, bukan keji. Kalau keji sama telah lah. Ni orang cerita sahaja ni. Orang cerita sedap. Tapi bicara bab hati, bicara bab dalaman, tu bergantung pada kekuatan. Ada ni. Memang kita ni bila orang puji, terasa suka. Bila orang keji, terasa hati. Gitulah. Terasa hati. Nak marah, tak berani sebab dia besar. Kalau sama besar, gomo dah. Tapi dah dia besar. Tak gitu pula kecil, dia pun keji, terasa hati. Nak marah dalam, akhirnya sipang marah. Bila sipang marah, jadi hikdun. Bila hikdun ni, simpan ghadab dalam hati. Sipang marah dalam hati, dia panggil hikdun, dendam. Dia ni tak lama nanti. Itu dendam. Itu semua sifat kecelaan belaka. Dia ghadab ni marah. Tu luah. Tu ghadab marah. Luah. Tapi apabila tak boleh nak luah, dia pun simpan marah ke dalam. Itu dia panggil hikdum, dendam. Ni. Dia panggil apa? Dendam kesumat. Apa kesumat? Apa makna kesumat? Apa makna kesumat? Dendam di dalam hati. Pada ni. Ni semua sifat-sifat kecelaan. Ni. Sebab apa? Sebab kita tidak syuhud akan af'alullah. Pada pujian itu perbuatan Allah. Allah yang menjadikan keluar suara pujian. Kejian perbuatan Allah. Allah mengeluarkan suara kejian. Tapi dah kita makam awam, kita tidak syuhud akan af'alullah, cakap mulut tu macam walidah lah. Tapi kalau orang puji, bolak cerah mata-mata. Kalau orang keji kau, lah. Ada ni. Ni kita peringkat kita lah. Orang puji ni dia berasa sikit. Tapi kawal. Jangan riak, jangan ujuk, jangan takabur. Kawal lah. Aku puji, alhamdulillah. Tapi bab memuji, kena cermat. Memuji tu, diharuskan. Ada memuji yang disunatkan, ada memuji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengeji, mengumpat, kita maklum haram. Memuji ni cakap molek, puji. Ada tiga haram kita memuji. Apabila orang dipuji jadi punah. Pada ni. Kita puji je. Tengok kaki dia kata. So tengok kaki dia. Apa benda tengok kaki dia nya. Dia ni puji makan jack ni, makan pong orang panggil. Pada pong. Orang pong angin tu kan, dia kembung, luah lubang hidung. Orang pong, orang bukan pong anginnya. Pong angin tayar tu kan, pong kamu kan? Pong lah. Pong dia gelembung tu lah. Luah lubang hidung. Jangan. Betul ni. Tapi orang yang memuji untuk mengampu, hak ni lah dia puji. Sebab apa? Dia nak makan free, dia ada pentingan haram memuji seumpama tu. Sebab apa? Bawa kepada
yang dipuji akan jadi rasul. Sebab kita orang awam tak akan sama di sisi kitanya bila dipuji ataupun dikeji. Yang ketiga, merasakan senang hati mengerti Allah dan merasakan manis lazat mengerjakan ibadah. Ini semua bergantung kepada dalaman masing-masing. Merasa lazat dalam ibadah, sekurang-kurangnya boleh buat mudah-mudah. Itu lazat tu. Jadi lazat dalam ibadah, hak peringkat aulia tak boleh berhenti ibadah. Sebab apa? Lazat sedap ibadah. Lazat sedap ibadah orang awam kita ni mudah je. Mudah nak belajar, mudah nak semayang, mudah. Mudah. Abang apa? Dak nekam, dak maksa, dak nebeng maknanya. Pada masa belajar, pergi belajar. Sampai masa semayang, pergi semayang. Sampai masa ngaji Quran, pergi ngaji Quran. Pada masa berzikir, pergi berzikir. Tak ada kata Allah malahnya semayang. Tu tak lazat orang panggil. Mana kita orang awam, lazat dalam ibadah boleh buat dengan mudah-mudah. Boleh belajar dengan mudah-mudah, ulu amal dengan mudah-mudah, itu dipanggil lazat ibadah bagi kita orang awam. Keempat, sabar. Sifat kepujian keempat daripada 10 sifat kepujian itu sabar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.